Okay. Tapi kalau saya remove, dia orang boleh masuk balik kan? Sian pula. Afif dengan Ain dah keluar, madam. Ain tu yang mana? Oh, Ain tu dah tak ada dah? Ain Najihah tu dah keluar Madam. Oh ya, yeah. So tinggal Aina dengan Uzair lah. 106. Tolong hantar dalam Telegram jawapan awak. Okay, saya nak tengok jawapan cepat. Mana? Aisyah, Allah saya tekan dah. Okay, hantar sekarang. 2A07, mana? 2A12, 2A17, tolong. Hantar cepat. Hantar Aina cepat. Aina Sahira ya, madam. Aina. Sekejap. Saya kau pergi Ain Najihah. Oh, Aina tadi ke? Aina Dariah. Nur Aina Dariah. Sebab tak hantar tadi kan? Yang semalam. Okay. Satu ekor ke tak ada? Nur Aina Dariah. Tak ada? 106 Aina dah keluar. Aku pening lah korang ni, la ilaha illallah. So, Ain Najihah keluar. Alright. Nur Aina Dariah. Nur Aina Dariah pun dah keluar. So tinggal Uzair je lah. Ya, betul. Uzair tolong hantar. Betul, madam. Ya. Uzair tolong hantar. Cepat. Ada tak Uzair ni? Cuba skodeng. Nama dia ada tak? Tolong skodeng untuk saya, ada tak? Tak ada, madam. Tak ada. Astaghfirullahaladzim. Nak kena Uzair ni. Okey. 2A07 cepat. Atika Syafiqah, Putri Aina. Lagi siapa tadi yang lambat? Kejap, madam. Apa yang kejapnya ni? Pergi ke mana tu? Cepat. Hafizah ke mana tadi Hafizah? Bukan 2A07 cepat. Saya punya internet ke ni? Kau tak hantar lagi? Cepat. Tak nak basi masa. Cepat. Okey, tak apalah. Kita sementara tunggu kawan-kawan tu. Saya tunggu jawapan awak. Saya tak akan bincang soalan ni selagi you all tak jawab. Okey. Dua ni saya tak akan jawab selagi you all tak hantar. Okay, so saya teruskan dengan inverse function hari ni. Okay. Sebab letih nak tunggu awak ni. Tak habis kita punya ni kelas sekarang. Okay, kita tengok kepada inverse function. So inverse function ni apa dia? Inverse function ni hanya wujud kalau dia adalah one to one function sahaja. Okay. Dia hanya wujud. F inverse ni exist kalau dia one to one function sahaja. So sebelum ni awak dah belajar dalam inverse pun ada, dalam matrices pun ada inverse. Tapi dia tak samalah perkataannya sama tapi maksudnya berbeza. Kalau inverse dalam matrices dia ada one over determinant, darab adjoint dan guna Cramer rule ataupun properties kan. Tapi untuk inverse function yang di dalam tajuk function ni dia tak samalah macam tu. Okay, dia tak sama. Okay. Bila satu lagi yang awak kena tahu selain mesti one to one function, syarat dia adalah apa dia panggil pantulan each other bermaksud domain untuk fungsi f adalah sama dengan range untuk f inverse. Manakala range untuk f sama juga dengan domain untuk f inverse. Boleh ingat
Boleh ingat Boleh ingat tak ni? Hello. Boleh madam. Boleh, madam. Okay, next dia kata if the graph of F and F inverse intersect. Aku dah ajar ni nak kena tu. Tak maaf. Depan saya Puan Zu. Dengar tu nak kena ni. So dia kata if the graph of F kalau inverse maksudnya F dengan F inverse ni dia intersect, dia mesti intersect pada garis Y sama dengan X. Selain dia kata perkataan intersect, dia juga perkataan bila pantulan tu dia panggil astaghfirullahalazim, apa yang nama dia? Paksi simetri, subhanallah. Okay, paksi simetri dia pada Y sama dengan X. Okay. Okay, ada yang tanya tadi apa? Madam tak pandai soalan C2, tak faham. C2 tak faham. Salah. C2 tak faham. F of H. Masukkan H ke dalam F. Masukkan H ke dalam F. Boleh? Masukkan H tu ke dalam F. Saya dah letak dah kat mana benda lah set 2 tolak 8X tu nak masuk. Waktu saya suruh tanya tak nak tanya. Aduh, koma ni kan. Madam, E tu lan berapa madam? E? Mana E? Eksponen. Eksponen. Eksponen 2X tambah 1. Mana nota awak? Tak ada ke? Bukan. Dia Bukan. macam ni lon 10 sama dengan E. Apa benda saya tak ingat. Eksponen dia eksponen. Tak ada lon. Lon tu sama dengan apa? Lon. Kalau lon, dia adalah log base eksponen. Kalau eksponen je lah. Dia tak ada sama dengan benda lain. Okay. Kecuali inverse nanti awak jumpa sebelah-sebelah nanti. Baru tukar dua tu. Kalau yang composite tak ada lagi. Kalau dia log. Kalau eksponen dia eksponen. Okay. Alright. Next. Tak sabar lah nak tunggu you all datang. Ya Allah. You all tahu kan you all nak kena masuk dah ni. Boleh cubit-cubit ke madam? Bila madam, dah ada tarikh ke madam? Dia bingit bersiap lagi kan. Dah ada tarikh ke madam? Tarikh tu yang menteri tu cakap hari tu berapa bulan? Lepas tu cuti STEM kan? Lepas cuti STEM. So ready je lah. Tak sabar pula. Ini face to face ke PDPR juga kat sana madam? Alah nantilah yang tu. Yang penting you all datang sini dulu. Senang aku nak gini-gini macam tu. Okay. Alright. So kalau one to one function, okay. Syarat dia tadi apa? Mesti one to one function kan? So one to one function ni macam mana pula? Kalau sebelum ni awak belajar vertical line test untuk tentukan dia adalah fungsi, untuk tentukan one to one function, dia kalau function vertical dia jadi horizontal horizontal line test. Tapi kita ada dua cara lah. Satu guna algebraic, satu guna horizontal line test. Horizontal line test ni kalau terror bab graf, ni dah pandai dah buat graf. Kan dah terror dah buat graf, boleh guna horizontal line test. Tapi kalau tak berapa terror, gunalah algebraic. Okay. So saya akan ajarlah guna algebraic satu cara, yang kedua guna horizontal line test. So apa cara nak guna algebraic ni? Algebraic ni awak kena ada gantikan dua, macam kita katakan dua unknown lah. Kalau dua unknown tu sama baru kita kata one to one function. Maksudnya kita gantikan X1 dan X2 ke dalam fungsi yang sama. Kita samakan dua-dua tu. Bila awak cuba selesaikan, akhirnya kita katakan kalau dia one to one function bila X1 sama dengan X2. Ini kita katakan one to one function. Tapi kalau X1 kita tak sama dengan X2, kita katakan dia adalah not one to one function. Okay, not one to one function.
Okay. Untuk horizontal line test, first kali kena lukislah graf kan. Kena lukis graf tersebut. Bila dah lukis graf tersebut, buat satu horizontal line. Vertical berdiri, horizontal baring. Okay. Horizontal dia jadi baring. Okay. Bila dia baring tu, dia hanya dia memotong pada satu titik sahaja fungsi tersebut. Kalau vertikal pun sama kan, kena satu titik. Dia samalah horizontal pun satu titik juga. Cuma dia horizontal, bukannya vertikal. Okay. So kita tengok dululah. Determine whether the function is one-to-one function or not. Okay, so kita gunakan dua-dua cara. Untuk yang pertama, kita gunakan algebraic method. Algebraic method maksudnya kita kena gantikan katalah fx1 tadi sama dengan fx2. So dia ada 2 tolak x1 sama dengan 2 tolak x2. So kita buatlah 2 ni, bawa ke sebelah sini, dia jadi 2 tolak 2 tolak x1 sama dengan negatif x2. So tinggallah negatif x1 tolak x2 yang mana x1 kita sama dengan x2 sebab kat sebelah ni kita boleh matikan dia kan, ataupun kita bahagi dengan negatif 1 kat sebelah. So dia jadi. So bila sama, conclusion sama macam ni bermaksud fx kita tadi adalah one-to-one function. Okay, one-to-one function. Okay, tu satu cara Okay, cara yang kedua guna graphical. So guna graphical, yang pertama kita kena terror lah buat graf. Ni yang Madam Zumarah tadi. Dia kata buat graf ni, saya dah ajar. Graf apa? 2 tolak X. 2 tolak X, graf apa? Linear. Lurus. Okay. Lurus je. Lurus je. Lurus salah juga siap. Okay, lurus. Berapa kecurunan dia? Positif, negatif? Negatif. Bermaksud dia hala ke mana? Ke bawah. Ataupun ke bawah. Kalau ikut sukuan tu sukuan yang negatif kan? Sukuan kedua dan keempat yang negatif. Okay. Kalau nak mudah lagi kan, kalau kita tak nak congak-congak macam tu, masukkanlah sahaja 2 nilai kan. X, Y. X kosong, Y kosong. So kalau X kosong, Y dia? X kosong, Y dia? 2. 2. Okay, kalau Y pula kosong, X dia? 2. 2. Negatif Y kosong bawa ke sebelah, X dia 2. 2 kan? 2. Kan? 2. Rasa betul lah aku congak ni. Okay. So 2, 2. Macam mana nak cari 2, 2? Si kosong 2, 2 kosong. Sini 2 kosong. Sini kosong 2. And then kita garis. Macam tu garis dia kan? Okay. So sekarang ni dia nak one-to-one function kan? One-to-one function kita punya ni tadi adalah vertical ke horizontal? Horizontal. Horizontal bermaksud baring. So katalah awak buatlah satu garis. Dah kenapa highlight pula dah ni? Okay, so katalah saya garis satu. Macam tu. So kalau tengok dia memotong pada satu nilai X sahaja kat sini kan? So bila dia potong satu nilai bermaksud fungsi ini adalah one-to-one function. Boleh ke? Boleh. Alright. Okay. So kita tengok tak nak set, tak nak kuasa 3, kuasa 2. Okay. Kenapa saya skip? Nanti saya akan bagilah. Okay. Tahu. Kita tengok Hx pula sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 5. So secara algebrik dia, kita gantikan Hx1 sama dengan Hx2. Macam ni. Okay. So kita gantikanlah kedua-duanya. Tambah 5. Tambah 5. Okay. So 5 dengan 5 tadi sama kan? Kita boleh hapuskan. So yang tinggal adalah negatif X1 kuasa 2 sama dengan negatif X2 kuasa 2. So negatif pun boleh kita hapuskan tak? Boleh.
Boleh sebab dia divide, hilanglah negatif. So tinggallah X1 One to one kuasa function. 2 sama dengan X2 kuasa 2. One to one function ke? Yes. Ada kuasa 2 lagi tu. Apa nak buat dengan kuasa 2? Cik. Puncakan. Puncakan. Okay. Sebenarnya ingat balik yang saya ada sebut hari tu. Bila kita puncakan sesuatu, kena ada apa? Kena ada apa? Tambah tolak. Tambah tolak. Ya, positif negatif. Perasan tak? So kat sini jawapan kita X1 sama dengan kalau kita ambil yang positif, positif X2. Kalau kita ambil negatif, negatif X2. X2 kan? Sebab set dengan kuasa 2 boleh hapus. Tapi negatif positif kat sini tak boleh hapus. So dia akan jadi dua nilai. Satu positif, satu negatif. Macam tu. So bila dia tak sama, maksudnya dia ada dua nilai kat situ, dia kita katakan not one to one function. Boleh ke? Faham ke? Faham. Faham. So ingatlah bila kuasa 2 kita nak setkan, bila setkan mesti ada plus minus. Okay. Mesti ada plus minus. Untuk awak nak fahamkan lagi sebenarnya lagi mudah kalau kita tengok grafikal lah. Okay. So cara grafikal. Macam mana kita nak lukis graf apa ni? Negatif X kuasa 2 tambah 5. Graf apa? Masam. Kuadratik. Kuadratik yang masam. Betul lah tu. Kuadratik masam. Okay, kalau masam ada titik maksimum kan? So berapa titik maksimum dia? Berapa titik maksimum dia? 5. 5 je. Apa yang 5? 5 tu Y dia kan? X dia berapa? Kosong. So 0.5. Okay, so 0.5. Contohlah kat sini Allah. So 0.5 lah. Contoh kan. Itulah titik maksimum dia macam tu. So kita lukislah. Titik bawah. Sini. Macam tu. Okay. Okay. So sekarang bila kita dah dapat graf kuadratik macam ni, kena buatlah satu apa tadi? Line apa? Nak tentukan dia one to one function? Line apa? Horizontal. Okay, horizontal. Kita garis macam ni. Perasan tak dekat sini? Kita akan dapat dua titik yang kita cut. Katalah sini X1, sini katalah X2. Perasan tak? Tiba-tiba ada dua nilai kat situ kan? So disebabkan dia cut pada dua nilai ni lah, dia adalah not one to one function. Okay? Boleh ke? Boleh, Madam. Alright. Okay. So secara logiknya terus. Kalau kita ada graph set. Okay, graph set tadi baru je saya ajar. Macam mana bentuk dia? Macam mana bentuk graph set? Bulu Roma. Aku kata dah dia ingat bulu roma tu je kan? Ya, yang bulu roma tu. So kalau awak buat satu garis pada bulu roma tu, dia kat pada satu titik ke dua titik? Satu. Satu je kan? Satu. That's why kalau set biasanya dia adalah one to one function. Cuba. Kuadratik memang semua bukan macam mana kan? Sebab dapat nilai. Ya, kecuali ada certain boleh. Kecuali dia beri syarat. Contoh dia beri syarat X ni tadi mesti lebih besar atau sama dengan kosong. Bermaksud graf kita akan dapat berapa? Macam mana graf kita? Separuh sahaja, betul. Separuh sahaja. Okay, separuh je yang tinggal. Kononlah saya padam. Oh pucuk subhanallah. Alamak, saya salah tekan dah tadi. Okay, separuh je tinggal.
pergi ke bawah, naik atas pula. Separuh je tinggal. Kalau separuh kita garis, masih ada lagi satu sajalah. So kalau satu saja dia one-to-one function. So ingat balik ayat saya, tak semualah kuadratik itu bukan one-to-one function. Kecuali dia beri syarat, baru dia jadi one-to-one function. Soalan ni pun dia suka tanya dalam final dalam final dia suka tanya. Dia bagi satu graf kuadratik, dia pun suruh buktikan dia bukan one-to-one function kan. Walaupun lukislah macam ni bukan one-to-one function. Dia pun tambah. Kalau dia nak jadikan one-to-one function, apa yang dia kena buat? So kena fahamlah. Cari nilai maksimum dia atau minimum dia dan buatlah syarat. Dan bila nak kita yang buat syarat tu, boleh jadi dua lah. Sama ada ambil nilai maksimum tu separuh sebelah kanan atau separuh sebelah kiri. Cuma titik yang awak nak kena ambil adalah titik pada X kan. Sebab domain kan X yang lebih besar atau sama kosong ataupun X yang kurang atau sama dengan kosong. Okey, barulah kita akan wujud inverse tersebut. Boleh faham ke? Dah halang-halang ni kan? Halang-halang pupuk lah final nanti dia tanya. Okey. So setakat ni one-to-one function faham Faham, madam. Alright, so kita teruskan. Okey, secara biasanya dalam exam dia tak bagi tahu pun nak kena guna graphical ke nak guna algebraic. Tapi secara logiknya, okey, bayangkan graf absolute value macam mana? Apa basic graf absolute value? Bentuk apa? Bentuk apa graf absolute value? Bentuk apa? Bergantung pada X kan madam? Bergantung kepada X, dia tak ada bergantung pada X. Bentuk basic shape dia, V kan? Siapa tadi? Siapa yang? V. Ya, V. V tu kan graf absolute value mesti V. V macam tu. Ayuh. V. So kalau V, kalau kita garis, dia jadi apa? Ada berapa titik? Dua titik. So kalau 2 titik, one-to-one function ke tak? Tak. Dia bukan one-to-one function. Okay. Kenapa dia bukan one-to-one function? Nak tunjuk secara algebraic ke secara grafikal? Grafikal saya rasa dah nampak tu secara algebraic dia lah. Okay, saya tunjuk satu lagi secara algebraic dia. Kenapa kita katakan dia bukan one-to-one function? Okay, absolute value. Alright. Ingat lagi tak bila masa awak belajar absolute value? Bab berapa belajar absolute value? Bab 2, betul. Bab 2 awak belajar absolute value. Dalam absolute value awak, apa benda pertama awak kena buat? Definition kan? Betul. Absolute value kena buat definition kan? Apa definition dia? Apa definition dia? Lupa dah. Otak jatuh. Buang garis dulu. Okey, nak buang garis tu macam mana? Punca kuasa. Punca kuasa. Okey, selain pada tu? Itu kita nak matikan. Buat square 2 kan? Buat square 2. Squaring both side. Okey. Squaring both side. Squaring both side. Itu kalau kita gunakan cert. Definition kita yang cert. Definition kita yang Basic. pertama. Basic definition. Basic definition. Ada apa? Kalau guna basic definition ada apa? Yang intercept tu kan, yang N dengan O. Tak tahu. N O tu betul. Bila awak buat definition tu, jadi apa? Tambah dan tolak. Tambah dan tolak. Betul, tambah dan tolak. Yang tu yang kita nak kena tahu. Bermaksud bila kita nak buat ni, dia kena ada tambah tolak macam tu. Maksudnya, kan bila kita buat definition, dia akan jadi X1 tolak 2 sama dengan positif dia kan? Kita akan ambil X1 tolak 2 sama dengan negatif dia. Yang tu. Lupa dah ni. Aduh. Okay, dia jadi positif negatif. Di sinilah kenapa kita katakan dia bukan one-to-one function. Sebab satu
Satu pula. Yelah, satu function menjadi 2. Nampak? Kat sini tak boleh selesai ni. Sebab 1 tolak 2 bawa ke sebelah jadi tambah 2 jadi tambah 4 kan. So X 1 tolak, tolak pula dah. Sama dengan negatif X 2 tambah 4. Tak sama langsung. So disebabkan, Allahuakbar. Disebabkan tak sama macam ni lah ataupun ada dua nilai ni, kita katakan dia not one to one function. Okay. Tetapi macam saya cakap tadi, boleh tak dia jadi inverse juga nanti? Boleh tak dia jadi one to one function juga? Saya nak juga cari inverse dia tapi saya nak bubuh syarat. Okay. Saya nak bubuh syarat. Boleh tak jadi? Boleh kot. Boleh. Ya, memang boleh. Okay, memang boleh. Memang boleh. Samalah macam kuasa 2 tadi kan. Pun boleh. So absolute value pun boleh kita jadikan one to one function dengan cara kita tambah syarat. Okay, mana nak tahu syarat ni? Kat sinilah awak kena terror sikit lah lukis graf ni. Kan? Kat mana dia punya turning point dia ni? 2 kan? Kan awak buat X tolak 2 sama 0, so X sama dengan 2 kan? So 2 berapa? 2? 0. Okay, turning point dia di sini. So, kita punya ni boleh ambil separuh. Sama ada awak ambil yang X lebih besar atau sama dengan 2 atau awak ambil yang kurang daripada 2. Ambil salah satu. Bila awak ambil salah satu ni, jadilah dia one to one function. Okay. 2 ni sebab yang nilai soalan dia ni bukannya semua soalan absolute value tu mesti 2. Tak. Tapi tengok pada soalan. Disebabkan soalan kita tu X tolak 2. Kita samakanlah nak senang sama dengan X2. So 2 tu lah titik pemisah kita nak jadikan dia one to one function. Sama ada lebih besar daripada 2 atau kurang daripada 2. Boleh? Bolehkah? Boleh madam. Okay. Okay, exponent semua ni saya tak nak ajar lagi sebab awak tak belajar lagi. Exponent dengan ln tak belajar lagi dia punya graph. Alright, so kita masuk kepada inverse. Tadi baru syarat-syarat nak jadikan dia inverse. So sekarang katalah syarat ni dah bagi dah. Dia nak suruh cari inverse. Dekat sekolah saya tahu awak ada belajar yang let tu kan? Let y sama dengan fx. Kan? Ada tak? So saya dalam matrik saya ulang sekali lagi, saya tak nak ajar yang tu sebab biasa cara penulisan awak tu suka salah. So saya ajar satu cara yang awak insya-Allah takkan tersilap. Cara penulisan dia pun biasanya tak tersilap. Ingat dua benda ni sama ada f of f inverse awak samakan dengan x ataupun f inverse of f sama dengan x. Okay, guna dua ni sahaja untuk kita cari inverse. Tak nak guna cara let tu. Sebab biasa cara penulisan awak salah. So nanti jadi kurang markah lah apa. So sayang lah. Okay. So dengan guna cara ni, kita boleh carilah F inverse tu. So terpulang awak nak cari dalam ke nak cari luar kan. Biasanya nak cari dalam tu lagi senang ke nak cari luar lagi senang? Semalam luar ke nak cari yang luar. Yang mana? Cari yang luar senang. Okay. Nak cari kat luar senang maksudnya nak cari luar senang. Ni lah kan? Dalam lah kan? Cari Dalam. Cari dalam. Okay. Apa bezanya dua ni? Beza dua ni F inverse kita masukkan dalam F. Bermaksud F inverse ni, ni kita masukkan dalam X kat sini. Kalau yang awak kata luar ni tadi, F yang ada ni, yang awak nak let tu lah. Kan yang awak kata let tu. So yang ni agak susah sikit lah. That's why kita akan gunakan yang pertama ni. So, alamak salah pula tekan.
Sorry. So kita masukkan F inverse ke dalam X. So kita akan dapat 3 per F inverse X tambah 4 sama dengan X. Okay, sama dengan X. So apa next seterusnya? Just jadikan F inverse as a subject. Settle masalah awak. Okay. So 3 sama dengan X, F inverse X tambah 4 darab X. Boleh ke? Saya darab terus ni? Boleh madam, boleh. Boleh. Okay. So kita nak jadikan F inverse F as a subject, yang lain bawa ke sebelah lah. So kita ada X, F inverse X tambah 4X jadi 3 tolak 4X. So F inverse X adalah sama dengan 3 tolak 4X per X. So kalau tak nak terbalik, kita tulis je semula. F inverse sama dengan 3 tolak 4X per X. Dah selesai. Tu je step dia. Ambil F inverse, masukkan dalam fungsi, samakan dengan X. Bila dah samakan dengan X, just jadikan F inverse sebagai subjek. Selesai, dapatlah jawapan. Senang je kan? Mudah tak? Faham madam. Mudah. Kan? Mudah kan? Ya. Nak tengok penulisan yang betul untuk let-let. Untuk yang let-let tu dia macam ni lah yang ni. Maksudnya, okay, kita ada kan awak biasa macam yang semalam tu nak jadikan let kan? Apa yang kita let kan? Dalam ni kan? Okay. So dia kena let, awak sukakan Y kan? Y sama dengan F, X. Okay. Kita guna yang kaedah semalam tu. Okay. Lepas tu, nak buat apa? Lepas tu nak buat apa? Masukkan X. Salah. Okay. So fx tu tadi kita ada Allahuakbar 3 per x tambah 4 sama dengan y. Terbalik pula dah. Macam mana saya buat semalam? Lepas tu jadikan X dia sini. Terbalik. Y sama dengan kan? So y tadi adalah sama dengan 3 per x tambah 4. Lepas tu jadikan x as a subject kan? So xy tambah 4y sama dengan 3. Lepas tu xy sama dengan 3 tolak 4y. Lepas tu y pula dah. Tengok saya pun dah confused dah. X sama dengan 3 tolak 4y per y. Okay. Yang ini pun tengoklah ke mana yang awak bawa sama ada dia ke positif atau ke negatif. Lepas tu biasa awak buat apa? Gantikan y tu jadi X. Therefore gantikan y tu dengan F inverse sama dengan 3 tolak 4x per x. Okay. Ni yang biasa awak tulis lah kan. Lepas tu terus buat fx inverse sama dengan 3 tolak 4x per x kan. Macam mana awak jadikan y tadi tiba-tiba jadi x? Apa kaitan x ni tadi dengan f inverse? Ni saya tunjuk ni cara penulisan awak tau. Cara penulisan awak. That's why saya tanya, okay mula-mula ni, okay lepas awak jadikan kan. Lepas tu tiba, okay terus jadi F inverse X sama dengan Y tu jadi X. Sedangkan Y awak tadi sama dengan apa? Y awak sama dengan FX. Ataupun Y awak sama dengan 3 tambah X tambah 4. Faham tak? Kat sinilah yang biasanya student tersalah. Kat sinilah yang kita katakan kerja kurang sempurna tu, nak kena tolak markah tu. Sebab biasanya awak ada tertinggal. Okay. Tertinggal tu kat mana? Ni step yang ni. Step Allah. Rindik sangatlah pula. Step kat sini. Step ni yang awak salah. Saya tak berapa galakkan untuk yang first time buat, jangan buat kaedah ni lah. Nanti awak lagi suka tersalah. So buat je step tadi. Yang faham tadi tu buat terus yang tu Jangan guna yang ni. Ini kalau yang dah biasa dekat sekolah dia buat macam ni. Okay. Kadang-kadang tak buat macam ni pun. Dia terus buat daripada sini terus dapat gantikan terus ni. Yang ni yang saya katakan kerja kurang sempurna. Saya tak kata cikgu awak salah tapi dari segi konsep dia
dia kena tolak markah sebab dia kurang sempurna. Okay, so cara nak apa? Nak betulkan. Apa nak cakap? Cara penulisan yang betul. Perkemaskan. Perkemaskan. Okay. Cantikkan dia ke ikutlah. Aku pun tak tahu nak ayat dia apa kan. Menyempurnakan. Menyempurnakan dia tu. Okay. Sekejap, kenapa tiba aku hilang ingatan? Semalam saya buat macam mana? Saya dah bagi contoh dekat satu kelas tu. Dekat satu student tu. Sebab saya dah lama tak guna kaedah ni. Y sama dengan fx. So f inverse sini. So f inverse akan jadi f inverse x akan sama juga dengan Y. takkan y balik. Y sama dengan f inverse fx. Kan tiba f inverse sama dengan y. Aku semalam macam saya tulis lah. Astaghfirullahaladzim, saya lupa lah. Nanti saya cek balik yang ni boleh? Tiba aku hilang ingatan. Boleh madam. Okay? Okay. Nanti confuse pula kawan-kawan yang lain tu. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Contoh seterusnya, so kita akan gunakan f inverse x sama dengan x. Okay, ingat yang ni saja. And then kita masukkan f inverse ke dalam x tu tadi. So dapat 1/4 x tu pada kuasa. So kita gantikan kuasa tu tadi dengan f inverse. Macam tu. Alamak, macam mana ni? F inverse kita dekat kuasa. So ingat dulu balik bab 1. Kan? Bab 1 dulu kalau x kita pada kuasa, macam mana nak buat hilangkan dia? Bukanlah hilangkan, macam mana nak tukar dia? Nak bagi dia kat bawah? Lock, ya betul. Kita lock. Kita tendang-tendang tu kan. Tendang-tendang tu. So kita akan dapat f inverse x sama dengan log. Base masih lagi sama kan? So dia jadi base 1/4 x. Dah selesai. Boleh? Tolak dapat dah. satu tu madam. Yang atas tu tak ada tolak satu. Mana tolak satu? Astaghfirullahaladzim. Tertinggal. Confident je madam kau kan? Punya salah-salahin soalan. Aduh. So dia jadi, okay, so sebelum tu dia tambah 1 lah kan? Okay, so 1/4 f inverse x. X tambah 1. Barulah dia jadi tadi f inverse x log base yang sama. Dalam ni kita salin je lah. Satu. Dah jadi. Okay? Boleh? Susah ke? Susah ke? Kurang sekali. Madam, saya nak Ya. yang tadi lah, madam. Yang apa? Saya nak guna yang tadi lah. Yang lagi satu tu. Alamak. Yang Ya. lupa tu. Yang ni tadi? Let ni? Yang tu. Nanti saya cari macam mana cara yang tulis yang betul. Okay? Saya tak nak yang ni. Okay? Cara penulisan tu nanti saya tambah. Saya kena cari balik tu. Sebab yang tu biasa kalau dekat final memang kita tolak lah markah. Ada satu tahap dulu memang dia bagi kosong. Sebab biasa awak buat lab ni tak? Biasa awak buat tak? Ada tak dalam awak punya ni? Ada. Ke awak terus buat Y sama dengan? Saya buat macam tu lah. Biasa. Maksudnya terus Y sama dengan? Lepas tu tiba-tiba je dia jadikan F inverse sama dengan ni kan? Memang Jadi semua tu. tu yang saya kata biasanya yang dalam kotak ni je. Yang kotak ni biasanya kosong. Kosong terus markah awak. Okay? Lab ni pun tak ada dah atas tu. Alright? Datang mana Y tu tadi sama dengan, sedangkan soalan kita lain. Macam tu. Okay. Tak apalah, yang tu nanti. Sebab saya tak nak nanti kawan-kawan yang tak ambil admit ni jadi confused. Boleh ke? Okay. Alright. Okay, tak apa. Kita tengok pula lain Yang lain. Nak mana? B ke C?
B ke C? C. Okay, C lah. C. Okay. So kita kena ingat merah pula. So kita kena ingat yang ni saja, FF inverse sama dengan X. And then substitute sajalah F inverse ke dalam X. Macam tu. Okay, so kalau ada 2 kita bawa ke sebelah jadi negatif 2. Macam tu. Okay, lepas tu ada negatif nak bawa ke sebelah. Bawa lah dulu. Jadikan positif. So dia jadi negatif X tambah 2. Okay. Sekarang kita punya inverse tu duduk dekat kuasa kan. X kita dekat kuasa. So macam nak buat tadi? Kalau dekat kuasa, kita lockkan kedua-dua belah. So bila lockkan kedua-dua belah, kuasa dia jadi turun bawah. Base tetap dekat base. Yang lain kita salin sahaja. Okay. So kita ada lagi tu satu kat depan kan. Kita bawa ke sebelah. Negatif. Kan? Betul tak? Tolak satu. Lepas tu ada negatif lagi. Kita bawa lagi ke sebelah. So F inverse kita adalah sama dengan negatif log 5 negatif X tambah 2 tambah 1. Okay. Punya saya tulis ni lama sengit ni. Okay ke? Confuse lagi ke? Nak buat lagi soalan? Confuse lagi. Nak lagi Okay. Okay. Makan aku seorang tu. Siapa yang makan ni? Cik. Okay, ni apa? Given fx, determine either, okay, exist or not. Yang ni nak kena gunakan one-to-one function. Mana yang susah sikit? Verify that fx inverse sama dengan ni. Boleh lah soalan ni. Ke awak confused tadi sebab log ke sebab dia punya inverse? Sebab log. Sebab log. Okay, kalau sebab log saya buat yang B lah. Kan, nanti tak ada log. Tadi X kita bukan berada di kuasa. Okay, so ingat kita hanya logkan dia bila sekarang semua soalan kau pergi buat log pula. Aduh. Bila X berada di tempat kuasa. Boleh ke? Macam ni saya cakap. Boleh. Okay, boleh. Baru guna log. Macam tu. Okay. Baru guna log. Kalau X tu pada kuasa baru guna log. Alright. So sekarang kita ada dah 25 dah. Sepi dia dah habis dah. Pelakak dia duduk depan saya. So 3X tambah 1 tambah 3. Apa benda? Tengok Sahan Hafian kacau aku sampai sana dah. Stres aku. Okay, ingat benda ni. Okay, so kita gantikan 3 F inverse X tambah 1 tambah 3 sama dengan X. Okay, 3 F inverse X tambah 1 sama dengan X tolak 3. Boleh ke? Boleh. Okay, so dah ada single macam ni, kita jadikan log lah kan. So F inverse X tambah 1 sama dengan log 3X tolak 3. Macam mana? Okay, kuasa turun bawah kan. Kuasa turun bawah. Jadi single. Jadikan single. 3 ni akan jadi base. Yang ini salin. Boleh ke macam tu? Boleh, madam. Sangat faham. Boleh. Alhamdulillah. Okay. So, itu sajalah kot. Dah 26 dah. Yang lain tu boleh try lah. Okay, sebab dia fungsi yang biasa je kan. Okay, fungsi yang biasa, fungsi biasa. Lon. Saya maksud lon sebenarnya. Nanti jadi eksponen. Alamak, okay, tak apalah. Boleh try lah 2 soalan tu dulu.
Kan example yang ni dengan yang ni. Boleh? Boleh ada. Madam. Okay. Yang lon ni nak try pun boleh. Dia jadi eksponen sebenarnya. Kalau nak try. Nak try boleh try. Eksponen ni jumpa jadi lon. Lepas ni lah kot. Ni pun boleh cuba lagi. Ada 3 soalan. Okay. Untuk saya dah lama tak bagi awak soalan ekstra kan? Betul? Dah lama saya tak bagi awak soalan ekstra kan? Berseronok-seronok awak lepas UPS 2 hari tu. Berseronok-seronok dah lah, result bagus sangat kan? Sebelum tu saya nak tanya you all. You all ada pass? Kejap saya off record dulu. Gosip ke madam?